يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang ada di Facebook pada kali ini dan juga di YouTube? InsyaAllah. Apa kabarnya? Boleh kita dimulakan dengan bagi like, bagi share, bagi komen. InsyaAllah. Cuba anda komen. Anda buat apa hari ini? Apa manfaat yang anda akan buat pada hari ini? InsyaAllah. Alright? Mungkin sekadar senyum kah? Mungkin sekadar memberikan makanan kepada binatang ke, apa-apalah manfaat yang anda akan lakukan pada hari ini, insya-Allah. Alright, kita ni mulakan sesi kita ni, Lakasah Mengaji bersama AMG. Saya Ustaz Engineer Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Mudahan anda okey sahaja. Kita ni mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alright, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang ada di Facebook dan juga di YouTube? InsyaAllah boleh komen. Apa khabarnya Ustazah Qamariah? Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, hari ini sehat, pagi ini sehat. Okay, macam mana dengan Tuan Najib sendiri? Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tersenyum. Senyum Masya bukannya Allah. pasal apa Ustazah? Sebab tadi kan bagi list apa kan bagi manfaat kepada kepada orang lain. InsyaAllah ni kita ni sedang memberikan manfaat kepada lebih ramai orang, insyaAllah. Amin, Mudahan insyaAllah. dengan ini Ustazah lebih ramai orang mampu ataupun pandai membaca Al-Quran. Amin. InsyaAllah. Alright. Sebab yalah di luar sana banyak orang ada masalah Ustazah, masalah indah pandai baca Al-Quran ataupun baca Al-Quran tapi tersangkut-sangkut. Ada yang keinginannya akan belajar Al-Quran tapi tidak tahu di mana. So insyaAllah mudahan dengan cara macam ni kita ni dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang memerlukan sesi kita ni pada hari ini, Ustazah. Alright, Ustazah, hari ini kita ni kan baca surah apa, Ustazah? Okey, Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah tadi kan menyambung daripada ayat yang ke-61, yang mana pada ayat 61 kalau kita ni sedia maklum memang panjang ayatnya. Okey, ada 7 baris dalam muka surat 9. Jadi insyaAllah hari ini kita ni akan menyambung sesi. Ini istilahnya kira part 2 lah. Okey, bahagian kedua untuk ayat yang ke-61 surah Al-Baqarah, insyaAllah. Alright. Tanpa membuang masa, Ustazah, silakan dengan sesinya, Ustazah. Okey, Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang berada di Facebook dan di YouTube. Masya Allah, saya Ustazah Nur Qamariah daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Okey, Alhamdulillah pagi ini saya akan menyambung bahagian kita ni, ataupun bahagian bacaan kita ni, yang mana sebelum ni saya sudah membuat ayat yang ke-61 ataupun ada
4 potongan ayat insya-Allah saya bagi-bagikan. Kemudian insya-Allah pada pagi yang ni lagi kita akan berjumpa lagi sekali untuk sambungan ayat yang ke-61 surah Al-Baqarah. Jadi ready-readykan notanya, ready-readykan Al-Qurannya, walaupun ada mini Al-Quran dan sebagainya. Okey. Jadi insya-Allah tanpa buang masa kalau lihat pada surah Al-Baqarah masih lagi pada muka surat yang ke-9. Okey, masih lagi pada muka surat yang ke-9 insya-Allah. Okey, boleh saya sambung Tuan Najibah? Saya teruskan. Okey, jadi pada lihat di sini saya bacakan dulu ayatnya. Cuma ayat di sini sebenarnya itu belum habis lagi ya. Kalau lihat skrin, sebenarnya masih lagi ada sambungan pada bi ayatillah. Ada lagi sambungannya. Cuma skrin muat sampai bi ayatillah sahaja. Jadi saya bacakan sampai bi ayatillah sahaja insya-Allah. Okey, saya membawakan dengan lagu Nahawan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Sekali lagi. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Masya Allah. Okay. Jadi di sini kalau lihat skrin saya ada 4 tempat berhenti. 1, 2, 3. 3 tempat berhenti dulu. Okay. Pertama sekali, saya mulakan dengan ihbitu. Ini majoriti banyak masalah orang kita ni. Hatta pelajar-pelajar saya pun masih lagi ada kekeliruan. Macam mana akan membariskan kalau sekiranya bacaan itu dimulakan dengan hamzah wasal. Okey, caranya paling simple lah. Ikuti formula ni. Kita ni kalau belajar, kalau ada formula akan membantu kita ni, memudahkan hidup kita ni insya-Allah. Jadi kalau pembacaan Al-Quran, kita ni rujuk pada huruf yang ketiga. Okey, huruf yang ketiga, huruf yang pertama tu saya ambil hamzah wasal tu sebagai huruf pertama, kedua adalah huruf ya, dan ketiga adalah huruf ba yang berbaris bawah. Maka jika huruf yang ketiga itu berbaris atas atau berbaris bawah, maka hamzah wasal itu berbunyi baris bawah. Sebab tu saya mulakan tadi ihbiltu, bukan ahbiltu, bukan uhbiltu. Okey, jadi dimulakan dengan ihbiltu. Okey. Jadi di sinilah artinya di sini saya ambil highlightnya adalah ihbiltu. Kalau sekiranya huruf yang ketiga tu berbaris depan, maka bunyi hamzah wasal tu bunyi baris depan. Okey, bunyi baris depan. Tapi kalau sekiranya macam alhamdulillah, ar-rahman, contohnya itu adalah baris atas. Nanti kalau jumpa ayatnya, insya-Allah kita ni akan masuk ataupun rujuk pada ayat tersebut. Okey, jadi di sini bunyinya baris bawah. Dalam Al-Quran Rasm Usmani memang tidak dibariskan. Okey, tidak dibariskan hamzah wasal itu. Maka kita ni yang mesti tahu apa bunyi baris hamzah wasal. Kemudian ihbiltu, berjumpa lagi mad asli. Okey, mad asli. Baca 2 harakat. Misran fa inna. Misran, tanwin atas berjumpa dengan huruf fa. Hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Okey, macam mana akan dapat ikhfa hakiki? Sesi saya sebelum ni ada saya sentuh. Kata saya, contoh lidah kita ni, kalau tadi sebut izhar halqi, lidah kita ni ternaik ke atas. Contohnya misran, contoh. Tapi di sini ikhfa, jadi lidah kita ni tidak touch atas, tidak touch di bawah. Jadinya tengah-tengah. Misran fa'in. Misran fa'in. Okey. Fa'inna. Nun yang berbaris sabdu, hukumnya idgham bi ghunnah musyaddad. Okey, idgham bi ghunnah musyaddad dan ditahan dengan kadar 2 harakat. Fa inna lakum. Okey, kemudian lakum ma. Di sini ada kaitan tentang hukum mim mati. Hukumnya adalah idgham mislaini syafawi. Okey, idgham mislaini syafawi. Okey. Kemudian ma adalah hukumnya mad asli, dan yang terakhir insya-Allah sa'altum, hukumnya adalah
apa namanya ni? Okey, izhar syafawi. Confuse sikit. Izhar syafawi. Dan ada waqaf qili. Tuan Najib boleh lalihkan sikit garisnya. Ada waqaf qili di sana. Okey, apa waqaf qili? Sesi saya sebelum ni saya sentuh waqaf sili. Sesi kalian ni masuk kepada waqaf qili. Apa arti waqaf qili? Peranannya adalah lebih baik dan lebih utama kalau kita ni berhenti. Berhenti bacaan padanya. Okey, itu adalah potongan ayat yang pertama. Okey, macam mana yang berada di Facebook? Okey, baru masuk sesi, baru masuk potongan ayat yang pertama. Okey, jadi saya bantu bis kita untuk macam mana buat pengulangan sikit. Okey, buat pengulangan pada potongan ayat yang pertama. Kalau sambung terus takut confuse. Okey, potongan ayat yang pertama, ihbitu, saya jelaskan tadi. Apa hamzah wasl memang tidak diberi baris di dalam Al-Quran Rasam Uthmani. Okey, tidak diberi baris di dalam Rasam Uthmani. Okey, jadi macam mana kan kenal? Lihat ayat yang ketiga. Lihat rujuk pada ayat yang ketiga, huruf yang ketiga. Huruf ketiga di sini pada kalimah ini adalah huruf ba yang berbaris bawah. Jadi hamzah wasalnya bunyi baris bawah. Okey, jadi insya-Allah. Okey, ihbitu, biltu. Sekejap. Okey, biltu tu hukumnya adalah mad asli. Okey, mad asli. Mohon maaf ada background, suara background mohon maaf. Okey, kemudian misran, okey ada baris tanwin berjumpa dengan huruf fa. Hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Okey, ikhfa hakiki. Saya jelaskan tadi macam mana cara kan dapat bacaan ikhfa hakiki. Kadang-kadang orang dah tahu. Ada engkau bunyinya dan sebagainya. Okey. Jadi caranya jangan lidah itu berada di tengah-tengah. Jangan lakatkan di atas langit-langit, jangan juga terlampau di bawah. Indah ia tengah-tengah. Okey. Fa inna okey, nun yang berbaris sabdu, maka hukumnya adalah idgham bi ghunnah musyaddad. Kemudian lakumma hukumnya adalah idgham mithlaini syafawi. Macam mana tadi kan dapat bacaan idgham mithlaini syafawi? Kapit bibir. Lakum tapi sambil hadirkan bunyi dengung. Dengung daripada hidung. Ma adalah mad asli dan yang terakhir sa'altum. Tum adalah izhar syafawi dan qili itu peranannya adalah lebih molek kalau kita ni berhenti bacaan. Memang lebih utama dan lebih molek. Qili, waqaf. Okey. Okey, yang berada di Facebook macam mana? Bolehkah saya teruskan potongan ayat yang kedua? Boleh? Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau boleh bagi thumbs up. Dan jangan lupa sharekan video ni supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat. Artinya kita ni belajar. Uniknya kalau belajar ni, okey, jangan belajar untuk seorang saja. Sebab kita ni kan mau bagi manfaat. Dan ia ni pun, ilmu ni pun, manfaat ni boleh jadi sedekah jariah kita ni. Apa simple saja. Klikkan saja share video ni. Dan yang macam Tuan Najib cakap tadi, watch party. Okey, watch party. Jangan belajar seorang. Kalau boleh bawa ramai-ramai orang. Bawa sekampung pun boleh. Alhamdulillah. Okey, bawa family. Okey, saya masuk potongan ayat yang kedua. Potongan ayat yang kedua. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Okey. وَضُرِبَتْ. Okey, sebelum itu saya sentuh macam mana tadi. Ramai orang dah tahu macam mana carakan menyebut ataupun bentuk bibir, mimik bibir kita ni kalau menyebut huruf dhad. Okey, lihat skrin saya. Menyebut huruf dhad. Dhad. Waduribat. Okey. Sepanjang tepi lidah sama ada kiri atau kanan, hendaklah kita ni tekankan pada gigi geraham atas. Waduribat. Okey, kalau kiri, kalau kanan waduribat. Okey. Hendaklah ditekankan. Itu majoriti. Saya sentuh terus huruf. Kemudian alaihimuz. Lai adalah madlin. Okey, lai adalah madlin. Madlin. Kemudian himudzillatu. Himudz lam syamsiyah. Himudz bukan himudzillah. Himudzillatu. Okey, kemudian wal maskanah. Wal adalah lam qamariyah. Masya-Allah, potongan ayat kedua ni dah berapa banyak. Okey, cuma saya akan sentuh pada berhenti itu wal maskanah. Ada masih di antara orang yang membaca wal maskanat.
Kalau berhenti wal maskanat, indah. Itu namanya tamarbutah. Okey. Jadi kalau kita ni menyambung bacaan, ia mengikut barisnya. Baris di sini ada apa? Baris depan. Contohnya wal maskanatu waba. Kalau kita ni berhenti, yang berperanan di sana adalah bunyi huruf ta. Tapi kalau kita ni berhenti, yang berperanan bunyi huruf ha. Wal maskanah. Ha yang ha simpul, bukannya ha tapi ha. Okey, wal maskanah. Masya Allah. Okey, sebelum saya menyambung sesi ini, saya ulang sedikit. Wa duribat alaihimudz dhillatu wal maskanah. Wadu. Ingat macam mana caranya untuk belajar untuk menyebut huruf dhad. Wadu. Okey. Lai adalah madlin. Himudzillatu, himudzillah, zillah tu adalah lam syamsiyah, dan yang terakhir wal maskanah, wal adalah lam qamariyah. Dan cara berhenti kan dalam Al-Quran kan, kalau kita lihat di sini, saya berhenti bukan di tempat berhenti. Okey, saya berhenti bukan di tempat yang ada tanda waqaf. Boleh berhenti, yang penting maknanya tidak terputus satu-satu. Dan yang kedua, kalau berhenti pada kalimah wal maskanah bukannya wal maskanat. Hati-hati, bunyinya adalah wal maskanah. Mesti tahu. Okey, mesti tahu sebab ada yang masih membaca wal maskanat. Masya Allah. Okey, kemudian saya masuk potongan yang ketiga. Okey, yang di Facebook boleh ikut saya kan ni? Oh, Masya Allah. Okey, kongsikan dulu video ni. Okey, jadi mudah-mudahan kita ni dapat banyak manfaat. Jadi kalau belajar, memang kita ni mesti fokus. Okey, fokus. Saya ingat masa saya belajar, kalau duduk tu jangan duduk macam malas. Kalau duduk macam malas, memang malaslah jadinya. Okey, jadi kalau belajar duduk bisai-bisai. Saya ingat masa saya kursus, duduk macam pengantin bersanding. Okey, duduk macam pengantin bersanding. Kalau tadi kan berada di kerusi persandingan, di kerusi di pelamin, memang kita duduk bisai-bisai. Macam itulah dalam kita ni belajar. Sebenarnya supaya apa? Supaya kita ni fokus. Itu sejatinya. Okey. Jadi saya sambung potongan ayat yang ketiga. Waba'u, ba'u. Ada tanda baris, tanda mat panjang berjumpa dengan hamzah tunggal. Okey. Hukumnya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Okey. Mat wajib muttasil. Kemudian adalah, ada yang membagi tahu boleh hukumnya mat asli. Tu. Okey, tapi ada spesifik hukum sebenarnya. Hukumnya adalah mat badal. Mat badal untuk kes kalau hamzah saja. Okey, kes hamzah. Kenapa ia dinamakan mat badal? Okey, ini hukum baru sebab majoriti dinamakan sebagai mat asli. Boleh mat asli. Okey. Tapi ada spesifik hukumnya mat badal. Apa arti badal? Badal ni artinya, contohnya, sebenarnya di dalam kalimah waba'u itu adalah dua huruf hamzah. Okey, ambil dulu perhatiannya. Dua huruf hamzah. Cuma di sini badal itu artinya ditukar. Artinya huruf hamzah kedua ditukar menjadi huruf waw sebab apa? Huruf hamzah pertama adalah baris depan. Boleh get? Okey, saya ulang. Sebenarnya originalnya ada dua hamzah. Okey, hamzah yang pertama baris depan dan hamzah kedua sebenarnya sebagai panjang. Itu satu. Tapi untuk kes di sini, okey, jadi hamzah kedua ditukar menjadi huruf waw kerana mengikut baris hamzah yang pertama. Apa dia? Iaitu huruf baris depan. Jadi hukumnya adalah mat badal. Kalau rujuk dalam buku Kadir Leong, siapa yang ada buku tajwid Kadir Leong memang ada. Okey, memang ada disentuh hukuman ni. Cuma kalau dalam buku tajwid di Al-Muyassar Group tidak disentuh tentang hukum mat badal. Sebab tu ramai orang cakap ini sebagai hukum mat asli, tapi ia boleh juga disebut sebagai mat badal. Okey, mat badal. Okey, kemudian saya sambung. Bi ghadabim. Sekali lagi jangan confuse dengan hamzah. Dhad. Bi ghadab. Bukan bi ghadab. Do macam dekat dengan bunyi dal. Okey. Bi ghadabim. Bim. Okey, hukum tanwin berjumpa dengan mim. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Okey, minallah. Ni saya belum pernah, kalau dalam sesi sama saya belum pernah nampak lagi hukuman ni. Minallah. Kalimah Allah ada hukum yang spesifik. Ia tidak boleh sama dengan mana-mana hukum tajwid yang lain. Jadi kalau kalimah Allah tu namanya lafzul jalalah. Cuma
huruf nun itu, jadi kalau membaca adalah tafkhim. Minallah, bukan minallah. Hati-hati ya. Bukan minallah tapi minallah. Tebal. Okey, tebal. Jadi hukumnya tafkhim lafzul jalalah. Tafkhim. Okey, bacaan tafkhim tu apa artinya? Tebal. Okey, bacaan secara tebal. Dan berjumpa lagi waqaf qili di sana. Okey, waqaf qili itu apa? Sama seperti yang pada kalimah sa'al tu Matuk. Waqaf qili adalah lebih utama ataupun lebih baik kalau kita ni berhenti. Berhenti, masya-Allah. Okey. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Masya-Allah. Wa ba adalah mad wajib muttasil. Mad badal boleh jadi kita jadikan sebagai mad asli. Bi ghadabim, bim idgham bi gunnah minallah, tafkhim lafzul jalalah, dan waqaf qili lebih utama untuk berhenti. Okey, boleh saya teruskan ke ni? Susah hati saya selajur. Boleh saya teruskan ni sesi ni? Tuan Najib boleh? Masya-Allah. Tani tanya dulu. Okey Gunda. Tanya dulu yang audiens yang join kita ni. Boleh saya teruskan kah? Masya-Allah. Untuk anulah, untuk apanya orang fun untuk kita ni siokkan sedikit sesi ni Ustazah. Mungkin saya lukis annotate di sini. Boleh. Okey, mungkin boleh bagi komen. Sekarang Ustazah ni tadi skip dulu yang hukum yang pertama ni tadi teruskan. Okay. Lepas habis ayat section ni baru tak kita ni sebutkan. Cuba tanya dululah quiz. Okey. Insya-Allah. Okey, yang join boleh beritahu apa hukumnya. Jangan takut salah, okey, sebab kita ni belajar. Jadi anda boleh salah sebenarnya, anda boleh takut. Kenapa orang ramai takutkan grow ataupun maju? Sebab ada mindset takut salah sebenarnya. Okey. Jadi kita ni kalau belajar komen saja apa yang kita nampak di sana. Ada Tuan Najib ada potongan yang ayat yang baru. Okey, apa hukumnya di sana? Saya percaya ramai semua orang tahu sudah ni. Okey, saya bagi key. Adakah ya A mad asli ataupun ya B mad tabi'i? Macam sama sih Ustazah. Okey, macam sama sih Ustazah. Okey, boleh komen. Okey, insyaAllah ada Tuan Najib akan bantu saya untuk lihatkan di ruang komen siapa yang jawab dengan betul. Okey, jadi the apa hukumnya? Okey, apa hukumnya? Bahti kali ya. Okey, bahti kali. Okey, jadinya apa hukumnya? Okey, saya skip atau dulu. Okey, saya skipkan dulu the tu. Sekarang saya tunggu. InsyaAllah ada Tuan Najib bantu saya bacakan siapa yang berada di ruang komen tu. Okey, untuk menjawab dengan betul. Okey, saya sambung. Lika bi annahum. Okey, lika bi annahum. Annahum ada nun yang berbaris sabdu. Okey, nun yang berbaris sabdu, maka hukumnya di sana adalah idgham bi gunnah musyaddad. Okey, idgham bi gunnah musyaddad. Kemudian hum. Hum hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi mana yang sudah Tani tahu tu saya akan jelas panjang lebar. Izhar syafawi. Kemudian nu hukumnya mad asli. Tu saya bagi hint sudah tu untuk za tu apa hukumnya. Okey. Kemudian yakfuruna. Ru mad asli. Okey, bi'a lagi sekali ada jumpa hamzah alif. Bi'a sekali lagi. Majoriti ramai orang cakap ya mad asli. Tapi macam saya cakap ada hukumnya spesifik sebenarnya, iaitu apa? Mad badal. Mad badal. Kemudian ya ada alif kecil yang comel di sana. Ni membagi key je ni sebenarnya. Okey, adalah mad asli tilla. Saya suka. Alhamdulillah hari ini rezeki saya pagi ni sesi ni berjumpa dengan tafkhim lafzul jalalah dan ani tilla hukumnya tarqiq lafzul jalalah. Kan tadi pada potongan yang sebelum ni kalau kita perhatikan skrin saya minallah itu hukumnya tafkhim lafzul jalalah. Tapi yang potongan yang baru saya bacakan ni bi ayatillah maka hukumnya adalah tarqiq lafzul jalalah. Hendaklah dibaca nipis. Okey, tarqiq lafzul jalalah. Jadi sebelum itu saya ulang lagi sebelum saya masukkan. Maka insya-Allah okey.
Za tu saya bahkan dia jawapannya. Hukumnya adalah mad asli. Saya bagi A atau B. Jawapannya A, B. Okey. A boleh, B boleh. Mad asli boleh, mad tabi'i pun boleh. Masya Allah. Okey. Kemudian bi annahum, nun yang berbaris sabdu. Nun yang berbaris sabdu apa namanya ni? Idgham bi ghunnah musyaddad. Kemudian hum izhar syafawi. Kanu mad asli. Yakfuru runa. Ru adalah mad asli. Bi'a mad badal. Saya ambil spesifik mad badal lah. Kemudian ya adalah mad asli bila tarqiq lafzul jalalah. Masya Allah. Okey, sebab habis kita mesti lihat ni, mesti lihat daripada awal sampai akhir sebab lepas ni kan move kepada next slide. Jadi sebab tu pentingnya kalau kita melihat dan ulang sedikit. Okey, boleh Tuan Najib saya teruskan sesi seterusnya, ayat seterusnya. Okey. Hilangkan dulu. Masya Allah. Okey, dan ini pun insya Allah ada ayat yang baru. Okey, ada ayat yang baru. Ada hukum tajwid yang baru yang belum pernah kalau sama saya lah, kalau sama ustazah lain wallahu a'lam. Okey. Jadi ini insya Allah kuatkan semangat yang join saya di Facebook, kuatkan semangat. Insya Allah sedikit saya lagi kita ni akan menghabiskan perjuangan untuk ayat ke-61. Okey, untuk ayat yang ke-61 insya Allah. Okey, saya ambil wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Okey, sekali lagi. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Masya Allah. Okey. Dan hari ini Tuan Najib, hari ini dan sesi yang terakhir ni banyak hukum yang baru. Banyak hukum yang baru, Masya Allah. Okay, jadi yang join saya di Facebook boleh komen, excitednya akan join. Lagi-lagi, mau lagi ilmu baru. Masya Allah. Okay, type komen, mau dapat ilmu baru hari ini, type komen, mau. Beritahu mau je. Okay, insya Allah. Okay, saya sambung. Wayaq. Okay, wayaq. Artinya sana bacaannya qalqalah sughra. Okay, qalqalah sughra. Tulu, lu. Mad asli. Okey, mad asli. Masya Allah. Okey, nanna. Lam syamsiyah. Okey, macam biasa yang kita tahu sudah. Jadi memang saya nanna lam syamsiyah. Alhamdulillah. Saya percaya ramai orang selalu tanya-tanya, apa hukum an-nabiyyina? Ataupun macam mana akan baca? Apa arti macam ada simbol macam si terbalik atau contohlah. Okey. Jadi an-nabiyyina, kalimah ni special. Okey, dihukumkan sebagai mad tamkin. Apa arti mad tamkin? Kalau mad tamkin ni artinya penetapan. Kalau ikut dalam buku tajwid Kadir Leong. Okey. An-nabiyyin. Kenapa? Macam mana tanikan tahu ya an-nabiyyin ataupun ya mad tamkin? Okey. Dalam satu kalimah ataupun perkataan ada dua huruf ya. Okey, itu yang pertama, ada dua huruf ya. Huruf ya yang pertama berbaris sabdu dan berbaris bawah. Okey, ya yang pertama berbaris sabdu dan berbaris bawah, dan huruf ya yang kedua di dalam kalimah ni ada ya yang ya kecil, ya yang berbaris kecil. Huruf ya kecil lah. Ada Tuan Najib highlightkan. Terima kasih Tuan Najib. Okey, ada ya yang kecil itu peranannya sebagai mad asli. Cuma di sini bukan sebut mad asli lah. Di sini hukumnya adalah mad tamkin. Jadi tolong ingatkan, an-nabiyyina adalah mad tamkin. Jelaskan. Contohlah, nan-nabiyyina. Jelaskan nabiyyina mad tamkin. Okey, hukum baru. Okey, Masya Allah, saya sambung. Nabi ghairi. Bi ghai adalah madlin. Sebelum ini memang sudah ada sesi sama Tani. Madlin. Ghai. Okey. Ril. Okey, madlin. Kemudian ril. Ril adalah lam qamariyah. Okey, cantik. Ayat tadi ada lam qamariyah, ada lam syamsiyah. Dan insya-Allah sebelum berhenti. Okey. Ril. Okey. Okey, Tuan Najib tolong highlightkan saya baris sabdu pada huruf qaf. Okey, cantiknya sesi saya untuk 2 kali sesi sesi sebelum ni potongan ayat yang pertama, maksud saya tu yang pada wa idz qultum sampailah khair, dan masuk ni ada tiga qalqalah disentuh. Pertama tadi kalau lihat ada wa yaqtulu pada ayat tadi lah, potongan ayat tadi ada qalqalah sughra.
Okey, ayat-ayat yang sebelum ini ada qalqalah kubra dan ini dinamakan qalqalah akbar. Okey, namanya qalqalah akbar. Jadi cara berhenti dan mengantulnya pun berbeza. Saya contohkan kalau qalqalah sughra tadi wa yaqtulu, wa yaqtulu. Okey. Jadi di sini tidak ada dijelaskan qalqalah kubra pada potongan ayat tadi sebab kalender tadi have to move slide kan. Tapi qalqalah akbar ni bi ghairil haqq. Macam ada tertahan. Sebab tu ya akbar. Bi ghairil haqq. Ia bukan bi ghairil haqq. Ia tidak haqq. Ia mesti bi ghairil haqq. Haqq. Macam ada tertahan. Okey, disebut sebagai qalqalah akbar. Okey, dan qili sekali lagi ada waqaf qili di sana. Maka dihukumkan sebagai peranannya adalah lebih baik berhenti. Okey, atau potongan yang pertama untuk slide kita ni. Okey, wa yaq, saya ulang, wa yaq qalqalah sughra, tulu lu mad asli, kemudian nanna adalah lam syamsiyah. Kemudian ada hukum baru tadi belajar. Okey, mad tamkin, nan nabiyina. Okey, bi ghairi, ghai adalah mad lin, ril lam qamariyah dengan haqqa, qalqalah kubra, qalqalah akbar, kubra tu minta maaf, qalqalah akbar dengan qaf waqaf qili yang berperanan sebagai lebih baik kita ni berhenti. Okey, kemudian insya-Allah saya sambung pada ayat yang terakhir, potongan ayat yang terakhir insya-Allah untuk sesi ini. Dzalika bima, dza adalah mad asli. Okey, mad asli. Kemudian lika bima, mad asli. Okey, ini sebab ayatnya terpotong sedikit. Okey, maksudnya kira ada slide atas dengan baris atas dengan baris bawah. Okey. Asau. Okey, ada nampak huruf waw yang pertama pada kalimah asau, tapi yang berbaris adalah waw yang kedua. Okey, asau ke dinamakan di sini sebagai mutamathilain. Okey, mutamathilain. Kalau rujuk dalam buku tajwid Qadir Leong, okey, buku tajwid Qadir Leong, ia disebut sebagai idgham mutamathilain. Ada yang cakap idgham, ada yang disebutkan sebagai mutamathilain. Mutamathilain ni apa artinya? Yang bersamaan sifat dan makhraj. Artinya waw tu dengan waw kan sama. Okey, waw dengan waw sama. Jadi bacaannya asawaka, asawaka, macam tu. Okey, asawwa. Okey, kemudian kanu, ka dengan nu tu sama juga mad asli, ya'tadun. Okey, dud mad arid lis-sukun. Okey, mad arid lis-sukun. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah. Okey, hari ini Tani sentuh banyak ayat. Saya rasa ayat masa saya masuk ambil sesi ayat ke-61 ni adalah ayat yang paling struggle sebab ia banyak. Okey, banyak dan mesti perlu berhenti. Kalau saya sambung contohlah nada berhenti terus, memang pecahlah kepala kita ni. Okey, confuse orang. Orang kan confuse insya-Allah. Okey, jadi yang di Facebook, terima kasih sebab join saya. Boleh komen apa yang kita dapat daripada sesi yang ni. Adakah kita belajar hukum yang baru? Kalau betul cakap ya, belajar hukum baru. Masya-Allah banyak belajar hukum baru. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan sesi kita ni dapat memberi banyak manfaat bukan saja untuk diri kita ni, untuk orang sekeliling kita ni dan untuk masyarakat umumnya insya-Allah. Okey, membantu supaya memudahkan pembelajaran Al-Quran kita ni insya-Allah. Okey, wallahu alam daripada saya. Sekian daripada saya serahkan sesi kepada Tuan Najib insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih sangat Ustazah. Banyak belajar mad pada masa ni. Mad badal, mad tamkin, dan mad iwad, mad arid li sukun, macam-macam lah. Sebenarnya kalau dijadikan cerita lah Ustazah, antara subjek yang paling lemah Pomi kalau tajwid ni adalah itu ni, mad. Pasal ia banyak bahagian-bahagiannya. Tapi insya-Allah kalau sekiranya kita ni baca sekali memang lepasan ni lupa ni. Tapi that's why kita ni perlu ulang dan mudah-mudahan sebab berkat daripada kita ni mengulang tu bukan saja kita ni makin fasih dalam bacaan kita ni, tapi setiap ulangan kita ni tu Allah memberikan kepada kita ni satu huruf satu ganjaran. Itu yang kita ni inginkan. Kadang-kadang itu yang menjadi motivasilah Ustazah.
Kadang-kadang kenapa sesuatu hafalan itu kalau sekiranya yang bagi yang menghafal ataupun membaca, kenapa balik-balik kita ni baca? Mungkin ada sesuatu yang Allah ingin kita ni baca berulang-ulang kali, ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita ni. So itu hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Terima kasih Ustazah kerana memberikan perkongsian pada sesi kita ni pada kali ini. InsyaAllah ni bukunya lah, Abdul Qadir Leong. Kalau di mana Pustaka Remaja, Bismi dan Teras Maju, macam-macam lah. Samima pun mungkin ada kali Ustazah. Ni saya membeli Pustaka Remaja RM5.5 sahaja. Ganyanya challenge buku ni sangat banyak istilah-istilah. Kalau sekiranya kita ni indah berapa biasa dengan buku ini, mungkin kita ni indah akan indah dapat membaca cuma tu saja. Confusing. Sebab tu kita ni mesti berguru sebenarnya pelajaran ni. Betul. Masya-Allah. Bila kita ni berguru, alhamdulillah, satu yang rasa kita ni payah, ia jadi lebih mudah. Betul. Jadi lebih mudah insya-Allah, dan guru dapat membantu dan membimbing pelajar-pelajar ataupun yang belajar dengan secara berguru. Jadi lagi menyingkatkan masa bila belajar secara berguru daripada tadi belajar seorang diri sudah terbatas, dah tahu lagi macam mana cara cari penyelesaiannya. Insya-Allah. Betul Ustazah. Macam tadi itulah example lah. Sebenarnya membaca sudah yang mutamathil lain itu. Ganya macam kan apa artinya? Apa maksud, apa yang kan dimaksudkan oleh yang penulis buku ini kan Abdul Qadir Leong. Tapi rupanya ada explanation by Ustazah dan example terus. Audio example bukannya penulisan, audio example. Alhamdulillah dapat juga belajar sesuatu daripada sesi kita ni pada hari ini. So insyaallah terima kasih sangat lagi sekali Ustazah, dan terima kasih kepada yang mengikuti sesi pagi ini walaupun terlebih masa sedikit, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini Allah akan gantikan dengan yang lebih banyak lagi. InsyaAllah itulah keberkahan. So mudah-mudahan terima kasih sekali lagi Ustazah, terima kasih kepada penonton. Saya Najib Latif, Ustaz Engineer Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Kita ni jumpa lagi pada sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.